Assalamualaikum. Hai murid-murid semua. Apa khabar? Semua sihat ke? Okey, kita jumpa lagi minggu ni bersama saya, Cikgu Halijah untuk subjek Pendidikan Seni Visual tingkatan 1. Okey, minggu lepas kita dah belajar tajuk rupa. Kita dah buat aktiviti. Okey. Minggu ni kita teruskan lagi dengan tajuk yang keempat iaitu tajuk bentuk. Macam-macam kita boleh explore dan kita boleh buat aktiviti dengan tajuk bentuk minggu ni. Okay. Selepas anda mempelajari tajuk bentuk ni, standard kandungan yang perlu anda capai ialah yang pertama, memahami unsur bentuk. Memahami apa itu bentuk. Bentuk ada berapa jenis, ada berapa fungsi. Okay. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Yang keempat, menghayati hasil karya seni visual. Untuk standard pembelajaran, selepas mempelajari subtajuk yang pertama iaitu persepsi seni, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi bentuk, jenis bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Yang ketiga, fungsi bentuk. Kita teruskan dengan definisi bentuk ya. Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca berbentuk 3 dimensi iaitu 3D. Bentuk dalam karya catatan atau lukisan pula hanya dilihat dalam bentuk 2 dimensi atau 2D. Okey, kamu dapat lihat di sini ada contoh bentuk 3D yang mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis bentuk. Bentuk terdiri daripada dua jenis iaitu bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Bentuk konkret boleh dilihat dalam arca dan karya seni 3D. Bentuk ilusi pula dihasilkan seperti penggunaan konsep perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2D. Okey, kita pergi kepada bentuk konkret dulu ya. Ciri-ciri dia bersifat 3 dimensi, boleh disentuh, dilihat dan juga dipegang. Wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga dan ukiran kayu. Bentuk ilusi pula bersifat 2 dimensi, hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa oleh deria sentuh. Dilihat dalam gambaran hasil lukisan, catatan, cetakan dan juga foto. Senang je nak beza konkret dengan ilusi ni macam mana. Bentuk konkret ni kita boleh sentuh, kita nampak dan kita boleh sentuh. Manakala ilusi ni kita nampak tapi kita tak boleh sentuh. Okay. Jenis-jenis bentuk ini wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, berikut merupakan contoh daripada bentuk alam semula jadi, buatan manusia dan juga karya seni visual yang dapat kamu lihat. Semua contoh yang cikgu tunjuk ni merupakan contoh bentuk konkret. Okey, untuk alam semula jadi kita ada contoh burung, bunga dan juga buah-buahan. Ini merupakan ciptaan Allah SWT. Yang kedua, kita pergi kepada objek buatan manusia. Kita ada kasut dan jam, contoh. Yang ketiga, kita pergi kepada karya seni visual. Kita ada contoh karya daripada anyaman, kraf seramik dan juga seni halus arca.
Teruskan kepada fungsi bentuk. Bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Pengarca menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Hal ini memberikan pengalaman estetik kepada peminat setia seni melalui penghayatan karya 3D tersebut. Yang kat sini kita dapat lihat daripada besi ke lulu yang keras ni dapat dilenturkan menjadi karya seni visual yang berbentuk arca. Ini juga merupakan bentuk konkret dari segi karya seni visual, dari konsep, dari aspek. Okay, seterusnya, bentuk ilusi pula berfungsi memberikan kesan yang realistik pada karya. Bentuk ilusi ini hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan. Karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Perbezaan, tengok kat sini gambar buah apple yang pertama ni merupakan gambar yang betul. Benda yang wujud, maujud lah. Kita boleh sentuh buah apple yang ada 3 biji ni. 2 biji setengah. Maafkan cikgu. Okey, yang di sebelahnya kita nampak macam real, macam betul. Tapi hakikatnya ia hanyalah sebuah lukisan yang dihasilkan. Okey, kita sambung lagi dengan teknik penghasilan bentuk. Kat sini cikgu akan jelaskan dua teknik penghasilan bentuk. Bentuk konkret dan bentuk ilusi boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Yang pertama, cikgu akan jelaskan dulu dengan teknik menghasilkan bentuk konkret. Terdapat pelbagai teknik untuk menghasilkan bentuk konkret. Teknik yang digunakan antaranya ialah teknik ukiran, anyaman, lipatan dan juga luakan. Okey, kalau kamu dapat lihat gambar sabun kat tepi ni, yang pertama ni merupakan teknik luakan. Kamu jangan salah faham. Ini bukan teknik ukiran, ini merupakan teknik luakan. Selalunya kita akan buat pada sabun yang ketul tu. Yang seketul tu kita akan lukis motif atas sabun tersebut. Lepas tu kita menggunakan teknik luakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk bunga supaya timbul. Yang kedua, kita ada teknik anyaman pada barcode. Yang ketiga, kita ada teknik lipatan iaitu origami burung. Dan yang terakhir, kita ada teknik ukiran iaitu ukiran kayu. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik menghasilkan bentuk ilusi. Bentuk ilusi ialah karya 2D yang mirip dengan objek sebenar. Pelbagai teknik boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk ilusi. Antaranya ialah teknik gurisan, lukisan, collage dan juga ton warna. Yang kamu dapat lihat pada gambar yang pertama, buah apple merupakan teknik gurisan. Yang kedua, lukisan. Yang ketiga, collage. Dan yang keempat, ton warna. Keempat-empat teknik ini digunakan untuk menghasilkan karya 2D iaitu bentuk ilusi. Okey, seterusnya kita pergi kepada eksplorasi seni yang kedua. Okey, standard pembelajaran yang murid-murid perlu capai untuk eksplorasi seni adalah selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi dengan pelbagai teknik. Tadi kita dah belajar teknik-teknik penghasilan bentuk. Ada dua. Teknik penghasilan bentuk konkret dan juga teknik penghasilan bentuk ilusi. Untuk aktiviti kali ini, okey, jeng, surprise sikit ya. Okey, cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okay, untuk aktiviti kali ini, kita akan melukis iaitu perbandingan bentuk konkret dengan bentuk ilusi yang diberi tema alam. Alam ni luas. Fauna, flora, alam kubur, alam barzah,
Apa sahaja alam? Yang pertama, kamu kena sediakan marker pen, kertas A4, cat air atau pensil warna dan seterusnya baru cat. Yang kedua, ambil sehelai kertas A4 yang telah kamu sediakan tadi, kemudian lukiskan garisan luar subjek matter yang bertemakan alam dengan menggunakan marker pen. Macam cikgu telah pilih kucing sebagai subjek matter. Okey, untuk tugasan kali ini, kamu semua tak boleh ambil idea yang dah cikgu buat. Contohnya, cikgu dah buat kucing. Okey, murid-murid semua tak boleh lagi menggunakan kucing sebagai subjek matter. Harap faham ya. Cikgu nak tengok kreativiti kamu semua dalam memilih subjek matter. Seterusnya, bila kamu dah siap lukis outline tadi, kamu lukis bentuk dalam subjek matter kamu tadi tu. Macam ni cikgu buat bentuk segitiga, bebas, bulat, macam tu. Lepas kamu dah siap lukis tu, pancuh warna yang ingin digunakan kalau kamu guna cat air. Kalau kamu guna pensel warna, teruskan mewarna. Yang keempat, warnakan kerja kamu tadi sehingga siap dengan kemas dan teliti. Setelah siap warna tadi, jangan ingat kerja kamu dah selesai. Okey, seterusnya kamu harus memuat turun aplikasi untuk mengedit gambar kepada bentuk collage. Macam cikgu menggunakan apps PicsArt. Kamu semua bebas memilih mana-mana aplikasi yang sesuai. Okey, seterusnya bila kamu dah ada apps untuk buat collage, kamu pilih layout yang sesuai dan masukkan gambar asal subjek matter dan gambar yang kamu lukis tadi. Okey, jelas kat sini ya. Okey, bila kamu dah siap masukkan gambar pada layout yang kamu pilih tadi, masukkan pula jenis bentuk pada gambar berkenaan. Okey, buat tulisan, cari tulisan yang sesuai. Bebas tulisan apa, jenis apa, saiz apa. Pastikan sesuai dengan gambar. Okey, seterusnya bila dah siap, kamu labelkan dengan menggunakan anak panah. Macam yang cikgu buat ni dalam gambar ni. Okey, dah siap semua, save dan hantar kepada WhatsApp cikgu. Waktu kamu nak hantar dekat WhatsApp cikgu, jangan lupa tulis identiti diri kamu, iaitu nama dan kelas kamu. Kalau kamu hantar tugasan pada cikgu, kamu tak tulis nama, tak tulis kelas, macam mana cikgu nak tahu itu kamu punya? Macam mana cikgu nak tanda dan bagi markah pada kerja kamu? Okey? Cikgu harap untuk kali ni tak ada lagi yang hantar kerja pada cikgu, tak tulis nama dan tak tulis kelas macam sebelum ni. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, cikgu harap kamu semua tak ulangi lagi. Okey. Maka selesailah kelas kita untuk minggu ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan kerja yang cikgu bagi dalam masa 1 jam 20 minit yang terkandung untuk subjek pendidikan seni visual. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari Isnin jam 9.40. Terima kasih semua. Assalamualaikum.